Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 17 Oktober 2021 bersama saya Alfaiz Jemurin. Berita utama, sebanyak 37 surat hak milik kediaman dan 101 surat hak milik pertanian telah diserahkan kepada penduduk Kampung Gedong di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN Kampung Tradisi dan Pertanian pada Sabtu. Mereka yang menerima terdiri daripada 34 orang penerima di Kampung Gumpe bagi surat hak milik kediaman dan 90 penerima lagi bagi untuk Kampung Gedong di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN Kampung Tradisi dan Pertanian pada Sabtu. Simbolik penyerahan tersebut telah disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Dewan Masyarakat Kampung Gedong, Simunjan pada Sabtu. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah turut melancarkan skim Kampung Gedong Baru, Simunjan yang mempunyai keluasan tanah keseluruhan sebanyak 25.22 hektar atau 61.09 ekar yang terbahagi kepada tapak A, B dan tapak C. Majlis Penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 KTN dan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Pertanian dan Kediaman tersebut juga disaksikan Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Datuk Mohamad Narodin Majais bersama Pengarah Tanah dan Survey Sarawak Datuk Abdullah Julaihi. Sementara itu, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual wakil penerima geran Jukepli Net dari Kampung Gedong yang menyifatkan tindakan kerajaan menyukat tanah NCR itu membolehkan hak pemilik tanah terjamin dan tanah tersebut boleh diusahakan sebaiknya. Dengan ini sangat berterima kasih kepada kerajaan lah yang satu usaha untuk menyukat tanah NCR penduduk kampung di bawah Seksyen 6 juga 18 dan usaha untuk menyukat ini adalah satu tindakan yang baik kerana dengan adanya penyukatan tanah ini maka hak pemilik tanah akan terjamin dan tanah tersebut boleh diusahakan dan kemajuan tanah dapat dijalankan oleh pihak kerajaan seperti membuat jalan dan sebagainya lah. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak telah meluluskan dana sebanyak RM30.13 juta kepada 411 perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumi Putra setakat September 2021. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Kerajaan Sarawak juga meluluskan dana RM48 juta kepada 1,463 orang usahawan B40, mikro dan kecil. Menurutnya, buat masa ini penerima skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIKS dan skim kredit mikro Sarawak SKMS sedang menikmati moratorium selama 6 bulan dan subsidi kadar faedah bagi tempoh 42 bulan atau 3.5 tahun. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal, Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak itu turut berkata pada masa yang sama kelulusan bernilai RM7.76 juta telah dimanfaatkan oleh 652 usahawan belia di seluruh Sarawak melalui program Gerak dan USTEF. Beliau berkata demikian semasa Majlis Pelancaran Mesin ATM Agrobank dan penyampaian cek kepada para usahawan di Anjung Usahawan Gedong pada Sabtu. Hadir sama Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong Datuk Mohamad Narodin Majais. Sesi lawatan kerja tersebut diteruskan dengan penyerahan cek projek transformasi usahawan desa Sarawak TUDS kawasan Gedong kepada pengerusi Koperasi Premier Gedong Berhad, Tambi dan projek naik taraf kemudahan di Anjung Usahawan Gedong. Kerja-kerja naik taraf ini akan dilaksanakan Majlis Daerah Simunjan MDS dengan nilai peruntukan sebanyak RM85,800. Selain lawatan, Timbalan Ketua Menteri turut juga telah menyampaikan cek bantuan kewangan seperti skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIKS, graduan ke arah keusahawanan Gerak, usahawan teknikal dan vokasional USTEF dan skim kredit mikro Sarawak SKMS kepada usahawan-usahawan di kawasan Gedong. Berikut merupakan penerima-penerima bantuan Kerajaan Sarawak, antaranya Isah Lias menerima cek bernilai RM140,000 untuk SPIKS, Raduan Buce menerima mock cek bernilai RM27,000 untuk 2 penerima Gerak dan Siti Norimah Jaini menerima cek bernilai RM146,000 untuk 16 penerima USTEF. Sementara itu, penduduk tempatan perlu memainkan peranan penting dalam mempromosikan produk, menarik dan tempat yang boleh dikunjungi pelancong sama ada dalam dan luar negara.
Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri berkata di Malaysia termasuk Sarawak mempunyai banyak produk dan tempat menarik yang boleh dijadikan tarikan pelancong. Bagaimanapun tempat-tempat sebegini kurang dipromosi kepada umum. Sebenarnya kita di seluruh Malaysia ni, bukan saja di Sarawak, sebenarnya apa yang kita kekurangan adalah promosinya. Jadi sebab itu kita menggalakkanlah orang-orang yang terlibat dalam sosial media ini untuk mempromosi produk-produk tempatan, menjadi volunteerism untuk volunteer untuk promote dia punya tempat masing-masing. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan walkabout di Pantai Tanjung Batu pada Jumaat, melihat kepada Pantai Tanjung Batu ini banyak yang boleh dipromosikan seperti tempat menarik untuk mengambil gambar perkahwinan, tempat rekreasi, tempat makan dan bahagian Bintulu ini sendiri yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya. Tambah Datuk Seri Nancy lagi, Sarawak kini telah mencapai imuniti kelompok vaksinasi dan sekarang ini sedang menjalankan vaksinasi booster atau vaksin penggalak. Justru apa yang perlu ialah setiap rakyat perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi memastikan penularan wabak pandemik COVID-19 dapat dikekang. Di Balingian, 3 lagi chapel dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balingian menerima bantuan sumbangan dari Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor berjumlah keseluruhan RM1 juta. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian, Abdul Yaakob Arbi, 2 chapel berkenaan iaitu Chapel St. Mary, Kampung Suyong, Balingian dan Chapel St. Joseph, Kampung Sesok, Mukah masing-masing menerima peruntukan bina baru sebanyak RM450,000. Manakala Chapel Kampung Sau, Mukah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 juga untuk bina baru. Jadi dari Unifor, grant untuk Chapel St. Mary, Kampung Suyong Balingian, di mana peruntukan diberi RM450,000 untuk pembinaan chapel baru di Kampung Suyong Balingian. Jadi yang kedua adalah Chapel St. Joseph yang mana terletak di Kampung Sesok, Mukah, yang berjumlah juga RM450,000 untuk pembinaan chapel baru St. Joseph Kampung Sesok, Mukah. Dan yang ketiga adalah grant untuk pembinaan chapel di Kampung Sau sebanyak RM100,000. Bercakap kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas majlis penyerahan geran itu di Pusat Hikmat Balingian pada Jumaat, beliau merakamkan penghargaan kepada Unifor dan pengerusinya. Datuk Ahmad Douglas Uga embas atas keprihatinan terhadap rakyat di kawasan Dun Balingian. Pada majlis sama, Abdul Yaakob turut menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM34,000 kepada beberapa chapel dan persatuan di kawasan Balingian untuk menjalankan aktiviti. Penyampaian grant MRP untuk DUN N58 Balingian yang berjumlah RM34,000, yang mana kebanyakannya grant itu dituju kepada chapel-chapel di kawasan N58 Balingian untuk kegunaan aktiviti chapel, terutama sekali tidak lama lagi mereka akan mengadakan hari Christmas. Begitu juga termasuk juga saya ada agihkan kepada kelab yang berada di Mukah, termasuk Persatuan Melanau Mukah. Jadi saya harap dengan adanya geran tersebut mereka akan dapat menjalankan aktiviti dengan baik dan dapat meringankan bebanan chapel dan badan NGO tadi untuk menjalankan aktiviti mereka. Terdahulu semasa merasmikan program Community Policing Alliance Engagement Daerah Kecil Balingian, Abdul Yaakob menggesa Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK menjadi mata dan telinga agensi kerajaan seperti polis dan Jabatan Kesihatan. Katanya program itu dianjurkan untuk memperkasakan peranan KMKK dalam memantau, menyelaras dan mengatur aktiviti kampung dan rumah panjang masing-masing. Selain itu, ia termasuk meningkatkan kesedaran dan membuat publicity mengenai bahayanya wabak COVID-19 kepada masyarakat. Seterusnya, projek merata tapak rumah panjang Sujang setubuh pakan fasa 2 berjumlah RM130,000 telah siap sepenuhnya.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom bersama dengan penolong jurutera pengairan dan saliran bahagian Sarike Aneves Lang telah menyerahkan tapak projek kepada tuai rumah Sujang pada Jumaat. Projek inisiatif di bawah Program Transformasi Luar Bandar RTP Adun Pakan itu dilaksanakan kontraktor S Enterprise yang telah memulakan operasi pada 2 Ogos 2021 dan siap sepenuhnya pada 15 Oktober lepas. Perkembangan selanjutnya, individu dari negeri lain dalam Malaysia yang telah lengkap vaksinasi serta ingin memasuki Sarawak tidak lagi perlu membuat permohonan melalui Enter Sarawak dan tidak diwajibkan menjalani saringan COVID-19 berkuat kuasa 18 Oktober 2021. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Sabtu memberitahu sebaliknya mereka perlu mengisi e-Health Declaration Form (EHDF). Manakala bagi individu yang tiada atau tidak lengkap divaksin dan ingin memasuki Sarawak, mereka wajib membuat permohonan melalui Enter Sarawak, mengisi borang EHDF dan wajib membuat saringan ujian RT-PCR atau RTK antigen swab dalam tempoh 3 hari sebelum memasuki Sarawak dan keputusan ujian self-test kit tidak diterima. Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun perlu membuat saringan COVID-19 sekiranya memasuki Sarawak bersama ibu bapa atau penjaga yang tiada atau tidak lengkap vaksinasi. Sementara itu, bagi kemasukan dari luar negara, mereka wajib membuat permohonan dalam Enter Sarawak, perlu mengisi EHDF dan membuat saringan ujian RT-PCR dalam tempoh 3 hari sebelum memasuki Malaysia. JPBN Sarawak juga memaklumkan keputusan ini dibuat bagi mempermudahkan urusan kemasukan ke Sarawak. Untuk maklumat lengkap berkenaan dengan proses kemasukan, sila rujuk prosedur operasi standard SOP kemasukan ke negeri Sarawak. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan sebanyak 1,055 kes positif COVID-19 telah dilaporkan di negeri ini dan ini telah menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 230,800 kes. Perincian pecahan kes COVID-19 baru mengikut daerah di Sarawak adalah seperti berikut. Selain itu, sebanyak 12 kes kematian juga telah dilaporkan di mana kes tersebut melibatkan mereka yang berumur dalam lingkungan 31 tahun hingga 82 tahun. JPBN Sarawak juga memaklumkan 3 kluster telah diisytiharkan tamat iaitu kluster Lubuk Bukut Mukah, kluster Bandar Baru Mukah dan kluster Palut Baram Telangusan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Selamat berhujung minggu. Salam UKAS. Satu perkara I want to emphasize, to fight COVID-19. One is for us to give vaccination. This is to increase our antibody. Number 2, even if you have vaccination, you must look after yourself. There's no guarantee. You must look after yourself, self-discipline. Saya pun dah dapat 2 dos, but still I have to use this. Kelak orang persepsi kata sudah vaksin, no need to use penutup muka. So self-discipline still there. Kita jagakan jarak sosial kita. Masih juga basuh tangan and jaga yourself. This is the only way for us to fight our COVID-19.